Untuk pembentangan video kali ini kami membentangkan tajuk dasar kerajaan mengenai pandemik COVID-19, dan untuk pembentangan ini untuk subjek JMJA 1013 Asas Pentadbiran Awam. Dan pembentangan kali ini kami sediakan untuk Dr. Zarina binti Zulkifli. Dan ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri pada saya, Badruddin bin Saudin, nombor matrik 301512. Yang kedua ialah Saiful Azri bin Mahasan, nombor matrik 301668. Yang ketiga ialah Nur Hasmira binti Abi Hamid, nombor matrik 302479. Yang keempat ialah Nurul Atika binti Rosli, nombor matrik 301653. Dan yang terakhir ialah Sazwani binti Muhammad Nasir, nombor matrik 301683. Untuk pembentangan daripada saya akan membentangkan pengenalan wabak COVID-19 ataupun apa itu COVID-19. COVID-19 ini ialah sindrom pernafasan akut 2 atau dikenali sebagai SARS-CoV-2 yang menyebar di seluruh dunia. Virus ini dikesan bermula di Wuhan, China, dan disebabkan wabak ini, virus ini telah menular ke seluruh dunia termasuk juga negara kita Malaysia. Dan pada 18 Januari 2020, Malaysia mencatat kes pertama COVID-19 yang melibatkan seorang lelaki warga negara China yang baru tiba di Malaysia daripada Wuhan, China. Dan individu ataupun warga negara Malaysia yang pertama terkena wabak COVID-19 ialah seorang lelaki berusia 41 tahun yang baru balik ke Malaysia dari perjalanan ke Singapura. Dan untuk gelombang pertama COVID-19 ini dikesan sebanyak 22 kes, kes pertama hingga ke kes 22. Dan dengan kes gelombang pertama ini, KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, berjaya mengesan kluster pertama yang melibatkan perhimpunan tabligh yang melibatkan kes ke-26, dan berjaya mengesan kontak rapat sebanyak 215 orang. Dan gelombang kedua mencatat kes positif secara kumulatif sebanyak 197 kes yang merakumi kes ke-23 hingga ke kes 197. Dan kes SIFA yang dicatatkan Malaysia sejak kali pertama ialah sebelum gelombang ketiga pada 20 September 2020. Gelombang ketiga ini mula meningkat dengan peningkatan kes kebanyakan di negeri Sabah, Kedah dan Selangor. Seterusnya ialah disebabkan daripada kerana terjadinya wabak pandemik COVID-19 ini, kerajaan terpaksa memperkenalkan dasar mengenai pandemik COVID-19. Kerajaan telah melakukan beberapa langkah dan usaha untuk menghentikan penularan COVID-19 ini. Antara langkah-langkah yang dikenakan kerajaan ialah PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan. Yang kedua ialah PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Dan juga kerajaan memperkenalkan program vaksinasi. Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB inilah kerajaan melakukan langkah untuk mengawal pergerakan rakyat daripada bergerak bebas di luar sana lah, untuk mengelakkan daripada peningkatan kes yang semakin tinggi. Dan juga program vaksinasi diperkenalkan kerajaan adalah untuk melindungi rakyat daripada terkena wabak COVID-19
ataupun penyakit-penyakit lain. Dan PKP dan PKPB ini semestinya ialah langkah yang negatif, terutamanya dari segi ekonomi negara dan juga rakyat. Seterusnya ialah mengenai Perintah Kawalan Pergerakan. Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP ini kerajaan terpaksa melakukan untuk menghentikan ataupun mengurangkan penyebaran wabak COVID-19 dan ini merupakan satu tindakan bentuk darurat yang terpaksa dilakukan kerajaan untuk mengurangkan wabak daripada tersebar. Dan disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP ini, kerajaan menyarankan rakyat hanya kekal ataupun duduk di rumah dan keluar sekiranya berkeperluan seperti mendapatkan makanan ataupun mendapatkan rawatan perubatan. Dan PKP ini juga kebanyakan menjejaskan perniagaan disebabkan perniagaan harus ditutup dan perniagaan-perniagaan yang berkepentingan seperti premis makanan, kesihatan dan perkhidmatan asas sahaja yang dibenarkan beroperasi oleh kerajaan. Dan tujuan PKP inilah untuk mengurangkan interaksi sosial masyarakat ataupun rakyat untuk menghentikan penularan virus COVID-19 dan PKP ini kebiasaannya kerajaan hanya memperkenalkan dalam tempoh-tempoh yang tertentu sehingga penularan wabak ini dapat dikurangkan ataupun dapat dihentikan sepenuhnya. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Pembentangan seterusnya saya serahkan kepada Puan Hasmira. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat Prof dan rakan yang lain. Terima kasih untuk Cik Bat dan saya Nur Hasmira binti Abdul Hamid akan meneruskan lagi dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, di mana Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB merupakan satu tindakan kawalan yang dilaksanakan oleh kerajaan sebagai langkah lanjutan selepas tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. PKPB memperkenalkan sedikit kelonggaran dalam aktiviti harian masyarakat dengan tetap mematuhi prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Semasa PKPB dilaksanakan, aktiviti ekonomi dan sosial diberi kelonggaran, namun dengan penerapan garis panduan kesihatan yang ketat seperti penggunaan pelitup muka, penjarakan sosial dan amalan kebersihan yang masih dititik beratkan. Selain itu juga pergerakan dan aktiviti masyarakat telah dibenarkan tetapi dengan sekatan tertentu dengan tetap mengamalkan langkah-langkah keselamatan. PKPB bertujuan untuk mengurangkan kesan ekonomi serta memberi kelonggaran kepada masyarakat sambil tetap menjaga keselamatan awam daripada penyebaran virus COVID-19. Seterusnya, kerajaan menyediakan program vaksinasi COVID-19 di Malaysia adalah usaha besar yang dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan vaksin kepada penduduk bagi melindungi mereka daripada jangkitan COVID-19. Melalui program vaksinasi ini, ianya sedikit sebanyak membantu dalam mengurangkan kesan jangkitan kepada individu serta dapat mengurangkan angka kematian akibat daripada COVID-19. Serta pendaftaran dan temujanji bagi penduduk perlu mendaftar melalui platform MySejahtera atau di kaunter vaksinasi yang telah ditetapkan untuk mendapatkan temujanji vaksinasi. Keutamaan diberikan kepada individu yang berpenyakit kronik untuk warga emas berumur 60 tahun dan ke atas serta individu yang berisiko mendapat gejala teruk dan komplikasi jangkitan COVID-19. Suntikan vaksinasi ini juga diberikan secara berperingkat.
Akhir sekali, pengedaran vaksin COVID-19 diagihkan ke pusat-pusat vaksinasi di seluruh negara untuk memastikan akses yang lebih mudah bagi penduduk. Pihak KKM akan mengeluarkan jadual untuk memastikan semua penduduk mendapat vaksinasi yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Terima kasih Prof dan saya serahkan kepada yang seterusnya iaitu Encik Saiful. Terima kasih diucapkan kepada rakan sekumpulan. Sebagai menyambung sesi pembentangan pada kali ini, saya akan membentangkan mengenai tajuk kumpulan sasaran utama, keselamatan dan kesan sampingan, kempen kesedaran dan pengenalan aplikasi MySejahtera. Kumpulan sasaran utama, program ini sebenarnya memberi keutamaan kepada kumpulan sasaran tertentu seperti petugas kesihatan, iaitu kalau sebelum ni kita panggil frontliner, juga warga emas, individu dengan penyakit kronik dan kumpulan berisiko tinggi. Hal ini kerana mereka antara merupakan individu yang akan mengalami kesan yang teruk sekiranya terkena jangkitan COVID-19 dan mempunyai risiko yang tinggi ke arah kematian. Seperti mana petugas kesihatan, mereka merupakan barisan hadapan yang menyaring kes COVID-19. Hal ini menjelaskan bahawa mereka antara golongan yang paling dekat untuk dijangkiti COVID-19. Manakala warga emas dan individu dengan penyakit kronik, mereka juga adalah antara golongan yang berisiko untuk terkena jangkitan COVID kerana antibodi mereka lemah. Seterusnya, tajuk keselamatan dan kesan sampingan. Sistem pemantauan digunakan untuk memantau kesan sampingan yang mungkin timbul daripada vaksinasi bagi memastikan keselamatan dan keberkesanan vaksin. Pihak KKM juga memantau dengan rapi supaya vaksinasi yang diterima oleh rakyat tidak memberikan kesan yang tidak diingini kepada rakyat. Hal ini menjelaskan bahawa pihak KKM mempunyai rasa tanggungjawab untuk meyakinkan masyarakat untuk keyakinan mengenai program vaksinasi ini. Seterusnya, kempen kesedaran. Kerajaan telah melaksanakan kempen kesedaran yang aktif untuk memberikan maklumat kepada orang awam tentang pentingnya vaksinasi serta keselamatan yang dibawa oleh vaksin. Program vaksinasi ini merupakan usaha besar untuk mencapai kekebalan kumpulan dan menghentikan penyebaran virus. Ia merupakan langkah penting dalam menangani pandemik COVID-19 dan memulihkan kehidupan serta ekonomi negara. Jika kita lihat perkembangan pada hari ini, jelaslah bahawa program vaksinasi ini mampu menghentikan penularan COVID-19. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pengenalan aplikasi MySejahtera. MySejahtera adalah sebuah aplikasi mudah alih yang diperkenalkan di Malaysia bagi membantu pengurusan dan pemantauan kesihatan masyarakat khususnya semasa penularan wabak COVID-19. Aplikasi ini memberikan pelbagai kemudahan serta maklumat berkaitan kesihatan kepada pengguna dengan tujuan memudahkan pengurusan kesihatan mereka sendiri dan juga menyumbang kepada pencegahan penyebaran virus. Salah satu kegunaan utama aplikasi ini adalah untuk merekodkan data lokasi pengguna, memudahkan penjajakan kontak dan memberikan pemberitahuan risiko kepada individu yang mungkin terdedah kepada positif COVID-19. Dengan menggunakan teknologi Bluetooth, MySejahtera dapat mengesan interaksi rapat antara pengguna dan memberikan amaran jika ada risiko terdedah kepada jangkitan. Selain daripada itu, aplikasi ini juga membolehkan pengguna untuk mendaftar serta mendapatkan temujanji vaksinasi COVID-19. Ia menjadi platform penting bagi penduduk untuk mendapatkan vaksin dan mengikuti proses vaksinasi dengan mudah.
MySejahtera juga memerlukan pengguna untuk melaporkan keadaan kesihatan harian seperti suhu badan dan gejala-gejala berkaitan COVID-19 yang membantu dalam pemantauan serta pelaporan kepada pihak berkuasa kesihatan. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan sumber maklumat berkaitan kesihatan dan COVID-19 untuk memberikan kesedaran serta maklumat terkini kepada pengguna. Dengan kepelbagaian fungsi yang ditawarkan, MySejahtera sebenarnya merupakan satu alat penting dalam menguruskan kesihatan awam, mengesan penyebaran virus dan memberi maklumat serta panduan kepada masyarakat. Ia membantu pihak berkuasa kesihatan dalam membuat keputusan dan merancang tindakan pencegahan berdasarkan data yang diperoleh daripada pengguna aplikasi ini. Seterusnya, saya menyerahkan pembentangan seterusnya kepada Puan Syazwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan sekumpulan. Saya Syazwani binti Muhammad Nasir akan meneruskan dengan bantuan kewangan. Bantuan kewangan yang diberikan oleh Kerajaan Malaysia merupakan satu inisiatif penting dalam membantu individu, perniagaan dan sektor-sektor yang terkesan oleh kesan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemik COVID-19. Dalam usaha menangani kesan negatif ini, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai bentuk bantuan kewangan seperti Bantuan Perhatian Nasional BPN, Bantuan Sara Hidup BSH, Bantuan Khas Sarawakku Sayang, serta berbagai program khas lain yang bertujuan membantu golongan yang terjejas. Terdapat juga bantuan kewangan yang diarahkan kepada sektor perniagaan, termasuk subsidi gaji, moratorium pinjaman serta pelbagai inisiatif kewangan lain untuk membantu perniagaan menangani cabaran kewangan semasa. Program bantuan ini merupakan usaha kerajaan untuk menyediakan bantuan kewangan serta sokongan kepada rakyat dan ekonomi negara dalam menangani impak pandemik. Ia bertujuan untuk membantu individu menangani keperluan asas harian serta membolehkan peniaga bertahan dalam keadaan ekonomi yang mencabar. Melalui pelbagai bentuk bantuan ini, kerajaan berharap dapat merangsang pemulihan ekonomi dan memberi sokongan kepada golongan yang terjejas sehingga situasi kewangan dapat pulih dengan lebih cepat. Program bantuan kewangan ini terus diselaraskan dan disesuaikan dengan keadaan semasa bagi memastikan kesan yang optimum dalam membantu masyarakat dan ekonomi negara. Seterusnya, kawalan sempadan dan pengurusan kemasukan pelancong. Kawalan sempadan dan pengurusan kemasukan pelancong menjadi aspek penting dalam menangani penyebaran COVID-19 di Malaysia. Sebagai respon terhadap pandemik ini, Kerajaan Malaysia telah mengambil langkah proaktif dalam mengawal kemasukan dan pergerakan di sempadan negara bagi mengurangkan risiko penularan virus. Salah satu langkah utama adalah dengan mengawal sempadan dan kawasan perbatasan negara. Pelan kawalan sempadan telah diperkenalkan untuk mengawal serta menyekat pergerakan lintas sempadan. Ini termasuk penutupan sempadan, kawalan ketat terhadap kemasukan pelancong dan kawasan tertentu, serta pelaksanaan ujian dan kuarantin yang diwajibkan untuk mereka yang memasuki negara. Pengurus kemasukan pelancong menjadi titik fokus dalam strategi ini seperti pemeriksaan kesihatan, ujian COVID-19 sebelum dan selepas kemasukan serta kuarantin wajib dilaksanakan bagi memastikan individu yang memasuki negara bebas daripada virus atau dikendalikan dengan segera sekiranya mereka didapati positif. Selain itu, pengecualian diberikan kepada golongan tertentu seperti pekerja asing, tetapi mereka dikenakan prosedur khas seperti pengesanan serta kuarantin yang berasingan bagi memastikan keselamatan masyarakat setempat. Kesemua langkah ini diambil bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesihatan masyarakat
terpelihara sambil meminimumkan risiko penularan COVID-19 di peringkat sempadan negara. Usaha ini memerlukan kerjasama antara agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang serta pihak kesihatan untuk memastikan langkah-langkah yang diambil berkesan dan efisien dalam menguruskan pandemik ini. Selanjutnya, bantuan bukan kewangan. Bantuan bukan kewangan merupakan sokongan yang penting dalam menghadapi impak pandemik COVID-19. Ia merangkumi sejumlah inisiatif yang memberi bantuan kepada masyarakat tanpa melibatkan wang tunai, tetapi memberikan sokongan praktikal dan emosi kepada golongan yang terkesan. Program bantuan kesihatan menjadi salah satu aspek penting yang disediakan, termasuk akses percuma kepada rawatan bagi pesakit COVID-19, serta penyediaan peralatan kesihatan seperti pelitup muka dan sanitizer bagi masyarakat secara percuma atau subsidi. Selain itu, bantuan makanan dan keperluan asas menjadi fokus yang penting bagi membantu golongan yang terjejas secara ekonomi. Program bantuan makanan paket seperti keperluan asas atau subsidi makanan membantu meringankan beban golongan yang memerlukan sokongan ekstra dalam memenuhi keperluan harian mereka. Bantuan bukan kewangan juga meliputi sokongan psikososial dan kesejahteraan emosi. Ini termasuk program sokongan kesihatan mental, perkhidmatan bimbingan pendidikan dalam latihan, atau sumber-sumber percuma yang membantu individu menguruskan tekanan emosi dan mental akibat dari kesan pandemik. Sokongan komuniti juga diberikan melalui inisiatif kebersihan komuniti, program pemulihan atau pertolongan kepada komuniti setempat yang memerlukan. Kesimpulannya, bantuan bukan kewangan merupakan aspek penting dalam menyokong masyarakat di tengah-tengah kesukaran akibat pandemik COVID-19. Bantuan ini tidak hanya memberi sokongan praktikal dalam keperluan harian, tetapi juga memberikan sokongan emosi dan komuniti yang penting untuk menjaga kesejahteraan holistik rakyat. Berikutnya, kesan positif dasar kerajaan mengenai pandemik COVID-19 ke atas individu. Dasar kerajaan mengenai pandemik COVID-19 di Malaysia telah memberi kesan positif kepada individu dalam pelbagai cara. Pertama, langkah-langkah seperti PKP dan PKPB membantu melindungi kesihatan rakyat dengan mengurangkan penyebaran virus. Ini memberikan rasa keyakinan dan jaminan keselamatan kepada individu dan keluarga mereka. Selain itu, program vaksinasi percuma yang dijalankan oleh kerajaan memberi akses mudah kepada vaksin untuk melindungi diri daripada jangkitan COVID-19. Inisiatif ini memberi harapan kepada individu dan membolehkan mereka merasa lebih selamat dalam situasi yang tidak pasti. Bantuan kewangan yang disediakan seperti BPN dan subsidi memberi sokongan ekonomi kepada individu yang terjejas secara kewangan. Ini membantu meredakan beban kewangan yang dialami oleh ramai individu yang terkesan akibat penurunan aktiviti ekonomi. Aplikasi MySejahtera juga memberi manfaat dengan memudahkan pendaftaran untuk vaksinasi, pemantauan kesihatan harian dan menyediakan maklumat terkini tentang COVID-19. Ini memberi kemudahan dalam menguruskan kesihatan mereka. Secara keseluruhannya, dasar-dasar yang dijalankan oleh kerajaan telah memberi kesan positif dengan memberikan perlindungan kesihatan, sokongan keuangan, kemudahan akses kepada vaksin serta meningkatkan kesedaran kesihatan dalam komuniti. Ini memberi keyakinan kepada individu untuk menghadapi cabaran yang ditimbulkan oleh pandemik COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih. Saya serahkan kepada rakan sekumpulan seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Prof dan rakan-rakan sekalian. Terima kasih rakan sekumpulan dan saya Nurul Atika binti Rosli akan menyambung pembentangan seterusnya dengan kesan-kesan positif dasar kerajaan mengenai pandemik COVID. Kesan
positif dasar kerajaan mengenai pandemik COVID-19 ialah melalui Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Perintah kawalan ini dapat membantu menghalang penularan virus, melindungi kesihatan awam dan mengurangkan jumlah kes baharu yang terdapat di kalangan orang yang dijangkiti. Program vaksinasi massal yang telah diberikan secara percuma membantu mengurangkan kesakitan dan angka kematian akibat COVID-19. Ia juga bertujuan untuk mencapai imuniti kumpulan untuk menghentikan penularan virus COVID-19. Selain itu, bantuan kewangan telah diberikan kepada individu, perniagaan dan sektor yang terkesan oleh kesan ekonomi pandemik dapat membantu meringankan beban kewangan. Ia dapat membantu memastikan kestabilan ekonomi seseorang dan menggalakkan pemulihan ekonomi negara secara keseluruhannya. Penggunaan aplikasi MySejahtera telah memberi sokongan kepada masyarakat dalam menguruskan kesihatan mereka sendiri dengan menyediakan maklumat serta kemudahan pendaftaran dan temujanji vaksinasi. Aplikasi ini juga dapat membantu dalam menjejakkan kontak dan memberi amaran risiko jangkitan terhadap masyarakat. Dan akhir sekali, kawalan sempadan dan pengurusan kemasukan pelancong. Kawalan ini dapat mengawal penyebaran virus dari luar negara dan memastikan langkah-langkah pemeriksaan kesihatan serta kuarantin dilaksanakan secara efektif. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan dengan kupasan isu dasar kerajaan mengenai pandemik COVID-19. Dalam konteks pandemik COVID-19, Malaysia menghadapi cabaran yang meluas merentasi bidang kesihatan, ekonomi dan sosial. Sebagai respons terhadap ancaman ini, kerajaan telah mengubah pelbagai dasar dan strategi untuk mengendalikan penyebaran virus serta mengurus kesannya kepada masyarakat dan ekonomi. Salah satu dasar yang telah diperkenalkan oleh kerajaan adalah penerapan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Kawalan ini telah mempengaruhi kehidupan seharian penduduk kerana ia memberi impak yang besar kepada ekonomi, namun ia berkesan dalam merancatkan penyebaran virus. Selain itu, SOP (Standard Operasi Prosedur Kesihatan Awam) juga telah ditekankan sebagai aspek penting dalam mengurangkan risiko penularan. Penggunaan penutup muka, penjarakan sosial dan serta peningkatan kebersihan telah diperkenalkan dalam pelbagai sektor untuk memastikan tiada jangkitan yang berterusan. Dasar vaksinasi yang telah diperkenalkan iaitu program vaksinasi massal untuk memvaksinasikan sebanyak mungkin penduduk dengan harapan ia dapat mencapai imuniti kelompok dan mengurangkan kesan jangkitan COVID-19. Selain itu juga, kerajaan telah memberi bantuan kewangan kepada individu, perniagaan dan sektor yang telah terkesan terhadap COVID-19. Bantuan ini telah membantu meringankan beban dan memberi sokongan kepada golongan yang terjejas. Bagi dasar pengurusan sempadan dan kawalan kemasukan pelancong pula, ia dapat mengawal kemasukan pelancong adalah strategi dalam mengawal kemasukan pelancong adalah strategi dalam mengawal penyebaran virus dari luar negara serta pemeriksaan kesihatan, ujian COVID-19 dan kuarantin telah dikuatkuasakan bagi memastikan keselamatan masyarakat tempatan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang cadangan kerajaan dalam penambahbaikan terhadap menangangi pandemik COVID-19. Tindakan kerajaan Malaysia dalam menangani pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang signifikan kepada kehidupan harian rakyat. Namun, terdapat ruang untuk penambahbaikan bagi memastikan kehidupan rakyat dapat diperbaiki dan keberkesanan dasar-dasar yang telah diperkenalkan. Langkah pertama yang telah diambil oleh kerajaan adalah menguatkuasakan terhadap SOP perlu diperketatkan.
Penguasaan SOP perlu diperketatkan kerana ketegasan dalam pelaksanaan SOP kesihatan di semua sektor menjadi perkara penting bagi memastikan kepatuhan dan keberkesanan yang lebih baik dalam memerangi penyebaran virus COVID-19. Cadangan yang kedua adalah melalui kempen kesedaran. Kempen-kempen kesedaran COVID-19 perlu diperluaskan dan kesemua mesej-mesej dan maklumat yang telah disampaikan kepada rakyat haruslah lebih jelas, terperinci dan mudah difahami agar kefahaman terhadap kepentingan vaksinasi dan amalan SOP kesihatan menjadi lebih meluas. Yang ketiga, memperluaskan dan penambahbaikan dalam kemudahan ujian dan vaksinasi. Melalui cadangan ini, ia dapat meluaskan capaian ujian serta menyediakan lebih banyak pusat vaksinasi untuk kemudahan awam. Yang keempat, kerjasama antara sektor awam dan swasta. Kerjasama antara dua pihak perlu diperkukuhkan untuk memastikan sokongan keuangan yang mencukupi kepada perniagaan kecil dan sederhana yang terkesan serta kerjasama dalam menyediakan peralatan kesihatan yang mencukupi. Yang kelima, merangka perancangan jangka panjang dalam menangani pandemik COVID-19. Strategi dan langkah yang tetap perlu diteruskan dengan berterusan dalam pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat perlu dilaksanakan. Dan yang terakhir, transparansi dan akses kepada maklumat yang tepat dan terkini. Maklumat yang jelas dan mudah diakses oleh rakyat adalah kritikal bagi menjaga kefahaman serta sokongan masyarakat terhadap usaha rakyat dalam menangani. Maklumat yang jelas dan mudah diakses oleh rakyat adalah kritikal bagi menjaga kefahaman serta sokongan masyarakat terhadap usaha kerajaan dalam menangani pandemik COVID-19. Secara keseluruhannya, penambahbaikan dalam dasar-dasar kerajaan terhadap pandemik COVID-19 di Malaysia memerlukan komitmen, kerjasama dan kesinambungan dalam pelbagai bidang. Ini adalah perjalanan yang berterusan dan memerlukan sokongan serta penambahbaikan berterusan bagi memastikan kesan yang positif dan keberkesanan yang optimum dalam melindungi kesihatan rakyat serta memulihkan ekonomi negara. Akhir sekali, kesimpulan daripada dasar-dasar kerajaan mengenai pandemik COVID-19. Dalam menangani pandemik COVID-19, Malaysia mengambil langkah proaktif dengan pelbagai dasar termasuk PKP, PKPB, program vaksinasi, MySejahtera dan bantuan kewangan. Langkah-langkah ini bertujuan merencatkan penyebaran virus serta membantu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Walau bagaimanapun, terdapat ruang untuk penambahbaikan seperti penguasaan SOP yang lebih ketat, peningkatan kempen kesedaran, perluasan akses ujian dan vaksinasi, serta kerjasama yang lebih kukuh antara sektor awam dan swasta. Kesimpulannya, kesinambungan transparansi maklumat dan adaptasi terus-menerus dalam dasar kerajaan adalah penting dalam usaha menangani pandemik untuk melindungi kesihatan rakyat dan pemulihan ekonomi negara. Sekian sahaja pembentangan bagi kumpulan kami. Terima kasih Prof.